Waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, saat jemaat kita tolong orang. Macam itulah persaudaraan dalam Islam. Tak patut orang Islam duduk bergaduh. Tak patut semua. Semayang menghadap Tuhan yang sama. Baca Quran yang sama. Solat Jumaat. Mai bulan puasa, puasa sama-sama. Mai buka puasa, tunggu time sama, tunggu time. Tak lari seminit pun. Saya Muhammad. Tunggu semua standby kurma, semua sama standby kurma. Allahu Akbar, masuk on time, tepat waktu, sama. Buka puasa sama, keluar masjid bergaduh. Pelik kita ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada tahun kedua hijrah, tahun yang sama turunnya perintah untuk berpuasa, tahun yang sama juga berlaku satu peristiwa yang namanya Badar Al-Kubra. Sallallahu alaihi Muhammad. Perang Badar yang besar, Badar Al-Kubra. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila Nabi SAW dengar adanya sallallahu alaihi Muhammad kumpulan ataupun kafilah dagang yang dipimpin oleh sallallahu alaihi Muhammad Abu Sufyan bin Harb, yang membawa harta ataupun barang-barang hasil daripada perdagangan di Syam untuk dibawa balik ke Mekah. Pasal apa yang Nabi SAW nak pi sekat kafilah dagang tersebut? Sebab nak kembalikan harta yang dirampas oleh orang-orang musyrikin milik orang-orang Islam yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ramai di kalangan sahabat Nabi SAW yang kehilangan harta. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pi selai sepinggang. Antaranya sallallahu alaihi Muhammad Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. So kalau kita tengok kisah hijrah sahabat Nabi SAW ni, Allah, pengorbanan yang sangat besar. Besar sungguh pengorbanan ni, Pak. Anda boleh bayang tak kalau kita yang duduk dekat Shah Alam ni, sallallahu alaihi Muhammad, tiba-tiba nak kena pindah pergi satu tempat. Apa yang kita ada kat sini semua kena tinggal semua. Tinggal semua. Rumah kita kena tinggal, duit dekat dalam bank kita kena tinggal. Ada di kalangan mereka anak-anak kena tinggal, keluarga kena tinggal. Lepas tu tinggal rumah tu, balik, kalau balik boleh balik nanti belum tentu rumah tu jadi hak milik kita. Dan tak ada orang ambil dah. Lepas tu tempat yang nak pergi sana pula tu, sallallahu alaihi wasallam, belum tentu lagi ada kerja kat sana. Nak duduk kat mana, rumah kat mana, kerja apa ada kat sana, tak tahu ni. Pi ni semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi wasallam tu pengorbanan sangat besar. Sampai kat sana, ada di kalangan mereka yang selai sepinggang. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu bila sampai dekat sana, duduk dengan Nabi SAW, yang mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar dan sebagainya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian satu hari Nabi SAW dengar ada kafilah dagang yang dalam perjalanan balik daripada sallallahu alaihi Muhammad Syam nak balik ke Mekah. Siapa yang memimpin kafilah dagang tersebut? Abu Sufyan bin Harb. Siapa yang, berapa ramai orang yang tolong jaga? Ada lebih kurang sallallahu alaihi Muhammad 70 orang yang tolong jaga sallallahu alaihi Muhammad barang dagangan tersebut. Bila on the way nak balik ni, sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mula merancang dengan beberapa orang para sahabat Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, nak pi sekat saja, bukan nak pi perang. Nak pi sekat je, bukan nak pi perang. Sebab tu preparation
sallallahu alaihi wasallam, persediaan di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pi ke medan Badar tu bukan preparation perang. Bukan nak bawa senjata-senjata yang betul, pakai baju besi lah, apa semua macam persediaan-persediaan perang yang biasa. Tetapi sekadar nak pi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan simple aja. Ada di kalangan sahabat yang pi tak bawa apa pun. Tuan-tuan tengok sallallahu alaihi wasallam, majoriti daripada sahabat yang pi bukannya orang Muhajirin. Majoriti yang pi pula, lebih 200 orang yang pi ialah daripada kalangan Ansar. Sallallahu alaihi wasallam, tak sampai 100 orang pun daripada orang-orang Muhajirin. Kalau kita nak fikir lah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, saya pun tak erti nak macam mana nak explain. Cuma duk bayangkan situasi. Yang nak pi ni apa tujuan dia? Yang nak pi ni tujuan dia ialah untuk merampas balik harta-harta milik orang-orang Muhajirin yang dirampas di Mekah. Milik siapa? Milik orang Muhajirin. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sepatutnya pi ni? Siapa yang patutnya pi? Orang Muhajirin lah. Tapi yang pi ramainya orang Ansar. Nak tunjuk kata macam tu punya kasih sayang tu dan pengorbanan sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan cerita lama. Baru duduk dengan depa sallallahu alaihi wasallam setahun lebih sikit ya. Setahun lebih sikit. Bukan cerita duduk 4-5 tahun. Ni pasal apa ni? Dah macam anak beranak, macam adik-beradik dah. Tak pasal apa? Dari kecil kami duduk berjiran. Walaupun tak ada hubungan adik-beradik, tak ada hubungan darah, tapi dah rasa macam adik-beradik. Tak pasal apa? Pasal duduk punya lama. Dah yang ni bukan cerita 20 tahun, 30 tahun. Baru setahun lebihnya. Tapi sanggup untuk pergi. Tak apa. Hampa duduk sini, biar kami yang pergi. Itu nak cerita tu, persaudaraan Islam. Sebab itulah duk sebut tuan-tuan selalu pergi kat mana pun. Orang Islam tak payahlah duk gaduh sama-sama orang Islam. Ni sampai tak kira waktu. Bulan puasa pun dia bergaduh, Ustaz. Tuan-tuan tengok tu dekat dalam Facebook. Tengok dekat dalam Instagram. Tengok dekat dalam Telegram ke apa gram yang duduk ada tu. Tiap-tiap hari bergaduh sama-sama orang Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Kau ni kata kau ni tak betul, kau ni kata kau ni tak betul. Sedih noh. Orang Islam cakap apa? Patutnya orang Islam sama Islam macam mana? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Allah sebut. Tu perintah Allah dalam Quran. Dia antara orang Islam dengan orang Islam. Yang tu pun terkait dengan sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Ansar sallallahu alaihi wasallam yang duduk dekat Madinah tu. Kata apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa la tafarraqu. Jangan pecah belah, Allah sebut. Nabi SAW sebut apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman saudara kamu hingga dia kasih pada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ulama syarah, kasih itu macam mana? Nombor 1, apa saja kebaikan yang ada pada diri dia, dia nak kebaikan tu ada pada saudara dia. Duk main mengaji, dapat 1-2 ilmu, dia tak berhenti kat dia saja. Nabi beritahu dong kat adik-beradik dia yang lain, paling tidak anak-anak di rumah, paling tidak keluarga kita. Semalam ni Ustaz Salih Alaihi Muhammad Syed Nur Syam beritahu yang ni. Dia nak beritahu pasal apa? Sebab dia nak masuk syurga dengan amalan tersebut. Dia nak adik-beradik dia, keluarga dia, sahabat-sahabat dia, saudara Islam dia masuk syurga sama-sama dengan dia juga. Nombor 2, Salih Alaihi Muhammad, apa saja kemaksiatan yang dia tak mau ada dekat dia, dia tak mau juga kemaksiatan tu ada pada saudara-saudara yang lain. Tengok ada orang tak tutup aurat, dia pergi nasihat, bukan sebab dia nak pergi nasihat sebab dia nak tunjuk dia baik. Sebab dia tahu benda tu wajib, nanti akan menyebabkan orang tu nanti kena azab. Dia tak mau orang tu kena azab pasal dia saudara se-Islam. Kalau lagi kita duduk biar, kita duduk tengok ada orang kawan-kawan kita tak tutup aurat, kita tak rasa apa, pun baik pergi kat dia. Maksudnya kita masih tak sempurna iman lagi lah. Tengok kawan dia tidak. Kawan dia tidak, dia pun picit baru dengar kuliah juga. Buruk cakap. Tidak. Sebab dia mengantuk. Dia mulai. Picit lagi lena, sedap kan. Kawan duduk tidur, sedap duduk picit. Kawan tu lagi lena. Allahu Akbar. Nah, yang ketiga apa tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad, kalau dia lihat ada kelemahan-kelemahan dalam urusan ibadatnya,
dalam urusan ibadat saudara dia, ada kecacatan, ada kelemahan. Kadang Fatihah baca tak betul, kadang ada benda kelemahan-kelemahan. Maka dia buat apa? Dia sebab berusaha untuk memperbetulkan. Berusaha untuk perelok. Bukan sebab nak tunjuk dia baik, bukan sebab nak tunjuk dia bagus. Sebab dia tak mau nanti kawan dia tu semayangnya tak sah. Tapi kita pula macam apa Ustaz? Macam ni tengok kawan kita semayang tak betul, kita pun bagi tahu kat kawan kita yang lain. Hang tengok dia tu semayang pun tak betul. Lepas tu ambil video pula, buat live pula kan. Ambil rakam video pula, post pula dekat dalam hantar pula kat grup WhatsApp. Tengok dia ni cara semayang lagu apa. Tentulah kita saling semangat. Buat macam tu bukan dia selesai masalah kawan tu pun. Bukan dengan kita hantar ke dalam grup WhatsApp tu tiba-tiba kau tulis semayang betul kan. Ya. Dan yang keempat, apa sahaja yang kita harapkan saudara se-Islam kita buat kepada kita, maka kita juga buat kepada dia. Dan apa saja yang kita tak mau saudara se-Islam kita buat dekat kita, maka kita tak mau buat pada kawan kita. Contoh, kita suka bila orang jumpa kita senyum. Kita senyumlah dekat orang. Waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, saling semat, kita tolong orang. Macam itulah persaudaraan dalam Islam. Tak patut orang Islam duduk bergaduh. Tak patut sungguh. Semayang menghadap Tuhan yang sama. Baca Quran yang sama. Saling azmat. Mai bulan puasa sama-sama. Mai buka puasa, tunggu time sama, tunggu time. Tak lari seminit pun. Saya semangat. Tunggu semua standby kurma, semua sama standby kurma. Allah masuk on time, tepat waktu. Sama. Buka puasa sama, keluar masjid bergaduh. Pelik kita ni. Pi haji tempat yang sama. Orang Islam tak patut bergaduh. Tapi subhanallah, tuan-tuan tengok orang Islam sangat suka bergaduh. Ya Allah Rabbi saya. Tuan-tuan yang Islam saya. Jadi bila duduk dalam keadaan situasi macam tu, orang-orang muhajirin ni, Sayyid Muhammad duduk dalam keadaan yang susah. Selai sepinggang ada di kalangan mereka. Ada yang terpaksa meninggalkan keluarga mereka. Dan tahu tak kisah Ummu Salamah dan Abu Salamah? Ummu Salamah dan Abu Salamah ni tuan-tuan, dia ada anak. Tuan-tuan tahu tak anak dia nama apa? Nama Salamah lah. Dan bapa dia nama Abu Salamah, anak dia nama Ummu Salamah, anak dia nama Salamah. Waktu depa nak hijrah keluar, depa suami isteri. Salih Semat nak hijrah keluar. Bila sampai dekat sempadan nak keluar tu, sampai dekat sempadan tu, Salih Alaihi Muhammad tiba-tiba ditahan, kena tahan. Hampa nak pergi mana ni? Nak pergi ke Madinah. Lalu dia kata, keluarga tahu tak? Keluarga tak tahu. Panggil keluarga Abu Salamah mai, panggil keluarga Ummu Salamah mai. Bila berjumpa aja di kalangan adik-beradik depa ni, keluarga depa ni keluarga besan lah dia panggil ni kan. Orang besan ni. Kemudian Salih Alaihi Muhammad dia kata, keluarga Ummu Salamah kata apa? Wahai Abu Salamah, hang nak pi seorang-seorang. Tak usah duk bawa anak perempuan kami. Ni anak perempuan kami ni kami bela daripada kecil. Hang nak bawa pi, hang nak pi seorang-seorang. Abu Salamah pun kata kat isteri dia, macam mana ni? Isteri dia kata apa? Tak apalah abang pilah dulu. Nanti saya follow kat belakang. Dia kurang lagu tu lah kot. Lepas tu tak apalah, dia pun ambil anak dia yang baby lagi tu. Ambil dokong anak dia yang baby nak bawa pi. Salih sebab bila tengok nak bawa pi, keluarga Abu Salamah kata apa? Oh, hang lepas dia pi. Hang pun lepas dia anak dia pi. Hang dapat anak apa? Hang dapat anak perempuan apa tu dapat? Ni kami dapat apa ni? Ambil baby tu. Mai baby ni mai kat kami. Berebut pekat lawan, tarik baby tu sampai dalam riwayat sebut patah kaki dia pun patah. Pekat lawan tarik. Berebut nasi semua. Dan akhirnya tuan-tuan sekalian, Salih Alaihi Muhammad terpisah. Suami pergi sana, mak pergi sini, anak pergi sini. Tahu tak pasal apa? Kerana Allah dan Rasul. Hebat tak? So nak cerita kita tak mampu buat macam para sahabat buat. Sebab tu subhanallah tuan-tuan sekalian, Nabi SAW sangat meraihkan sahabat-sahabat muhajirin. Dan Nabi SAW menerapkan kasih sayang ni kepada sahabat-sahabat Ansar, kepada orang-orang muhajirin. Sanggup apa saja. Kalau kamu sanggup untuk pertahankan apa yang ada pada kamu, kamu pertahankan juga pada sahabat-sahabat kamu daripada kalangan muhajirin.
Waktu bila berlakunya perang Badar, yang nak pi ni siapa? Majoriti dia ialah orang-orang Muhajirin, orang Ansar. Pasal apa? Sebab kasih dan sayang mereka kepada kelompok Muhajirin. Walaupun duduk hanya setahun lebih sikit je dengan mereka. Duduk sama-sama dengan mereka. Kita lah ni punya cengih lah. Tahu cengih tak? Cengih. Itu Cengih. Kayu cengal. garang. Garam. Setengah tempat masjid, mai kawan-kawan kita daripada Bangladesh ke, daripada Indonesia, nak mai buka puasa, ni khas untuk ahli qaryah saja. Ya Allah. Ya, dia jadi tu kan. Dia jadi ni. Ni khas untuk ahli qaryah saja. Cengih. Apa nak mai, apa pergi duduk ujung tu, duduk ujung. Pi balik. Balik tu lain tu. Pi balik. Bungkus buat api, meja tak air duduk. Kadang-kadang azan sedap. Depa azan sedap kan. Kadang-kadang sahabat-sahabat kat Indonesia tu, depa azan depa sedap. Mai sahabat. Oh, tak boleh bagi azan, tak boleh. Azan ni orang ni. Subhanallah saya. Kan? Padahal dia saudara se-Islam kita. Bukan cerita main. Tapi itulah kita ni. Macam itulah kita ni. Pandang double standard pandang. Kadang-kadang duduk tepi kita rasa macam siapa duduk tepi kita tak? Kadang-kadang hafaz Quran lagi hebat daripada kita lagi. Tapi itulah double standard kita. Lalu subhanallah tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa yang berlaku? Allah SWT, lalu sampailah Nabi SAW dalam perjalanan tersebut dapat maklumat kepada Abu Sufyan bin Harb ni, kata ada kumpulan tentera Islam yang main nak serang dia. Lalu apa yang dia buat? Dia hantar wakil dia, hamba dia seorang nama Damdam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Damdam ni dia suruh kamu balik pi dekat Mekah, pi bagi tahu kat depa kata kita kena serang. Damdam ni pun naik unta pecut selaju-lajunya. Bila sampai dekat Mekah, belum nak enter masuk Mekah, dia pi toreh hidung unta dia pi potong telinga unta dia. Untuk guru saya sebut waktu dia cerita, dia kata apa? Pi potong hidung unta, nak bagi real potonglah hidung sendiri kan. Dia pun tak mau juga potong hidung unta, bagi berdarah-darah, masuk dekat dalam Salih Muhammad. Maka dia kata kami kena serang. Siapa serang? Muhammad serang. Orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy bila dengar berita kata kafilah dagang milik orang Salih alaihi wasallam, milik yang dibawa oleh Abu Sufyan ni kena serang, depa cepat-cepat nak respons. Tahu pasal apa? Pasal dia antara Salih alaihi wasallam investment yang masuk untuk perniagaan tersebut ialah daripada kelompok-kelompok Salih alaihi wasallam Quraisy itu sendiri. Depa ada sumbangan depa dalam perniagaan tersebut. Maka cepat-cepat nak respon. Semua-semua. Oh tak boleh. Dan akhirnya diperintahkan kepada mereka untuk pergi. Nabi SAW tahu, Nabi SAW dah dimaklumkan ataupun disampaikan oleh Allah bahawa sallallahu alaihi Muhammad akan muncul kelompok ni. Mekah akan menghamburkan sallallahu alaihi pemimpin-pemimpin mereka kepada kita, Nabi SAW. Dan subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, lalu sallallahu alaihi Muhammad keluarlah mereka 1000 orang. Bukan sikit-sikit. Sallallahu alaihi Muhammad 100 ekor unta. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad yang dipakaikan dengan baju-baju perisai besi. 600 orang yang memakai baju perisai besi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini tak termasuk baju perisai tentera pejalan kaki dan 100 ekor unta, 100 ekor kuda, 700 ekor unta. Tak termasuk lagi dengan tentera-tentera yang berjalan kaki yang memakai perisai-perisai baju-baju besi. Bersama dengan mereka ada perempuan-perempuan, penyanyi-penyanyi perempuan yang memukul gendang dan menyanyi. Sallallahu alaihi wasallam memberi semangat kepada orang-orang musyrikin dan memperlekehkan ataupun mengutuk orang-orang Islam. Sepanjang perjalanan ni, kalau kita ni macam kalau naik kereta tu ada radio kan, buka dengar muzik lah apa semua. Oh depa bukan dengar radio, bawa penyanyi tu dengan kompon, dengan gendang live sekali. Live band. Dan end up-nya tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad bila sampai ke satu tempat, sallallahu alaihi Muhammad
berselisih, berjumpa lah dengan Abu Sufyan. Berjumpa. Abu Sufyan bila dia dengar kata tentera Islam nak mai kat dia, dia tak pi ikut jalan biasa dah. Dia mula ikut, dia dah divert jalan dia masuk ke arah Salih Al-Samad, jalan pantai, jalan laut. Jadi tak bertemu lah dengan kelompok Nabi SAW ni. Bila ikut jalan laut, end up-nya berjumpa dengan grup 1,000 orang yang nak mai perang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila berjumpa, habis barang dagangan selamat, benda yang depa nak pi bermatlamatkan kepada peperangan sebab diserang pun tak betul. So patut buat apa? Jom balik. Balik Mekah. Berapa kali nak balik ni? Nak perang pun tak perlu dah. Tak balik-balik lagi. Balik. Kan Ustaz Syamad? Patut balik lah. Tapi apa buat? Disebabkan kesombongan dan takdir Allah. Dan memang penentuan takdir Allah bahawa mereka akan dirosakkan, dia akan dihancurkan dalam perang Badar. Dan subhanallah, dia berkata apa? Kita akan terus ke Badar, kita akan terus ke sana, kita akan berkampung dekat sana 3 hari 3 malam, kita akan bersorak, kita akan berpesta, kita akan minum arak, kita nak tunjuk kekuatan dan kehebatan kita kepada kepada Muhammad dan tentera-tentera dia. Dan Ustaz Syamad, rupa-rupanya perancangan Allah itu lebih hebat. Ini berpi sungguh. Dan bila sampai dekat sana, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW sebut dekat para sahabat Nabi SAW, Salih Al-Samad, nanti kita akan bertemu dengan musuh. Salih ala sayyidina Muhammad, kita akan berjumpa dengan musuh. Sebab waktu tu tak ada plan pun nak pergi berperang ni sebenarnya. Salih ala sayyidina Muhammad. Kalau berlaku peperangan pun mungkin peperangan yang kecil saja, sebab dia perlu expect kafilah dagang tu bukan ramai mana pun. Salih ala sayyidina Muhammad, bila dapat tahu kata akan berlaku peperangan, maka Nabi SAW bincang dengan para sahabat, macam mana kita ni, kita nak pergi proceed terus ke, kita nak balik ke, sebagainya. Berlaku perbincangan. Lalu seorang sahabat Nabi SAW, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu daripada Ansar, dia kata dekat Nabi SAW, wahai Rasulullah, kami telah beriman dengan kamu, membenarkan risalahmu, kami menyaksikan apa yang kamu bawa adalah benar, dan kami telah berjanji juga, sallallahu alaihi wasallam, kami telah berikan janji juga ikrar untuk mendengar arahan dan taat kepada kamu. Oleh itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teruskanlah apa yang kamu mahu. Kami akan tetap bersama dengan kamu demi Tuhan yang mengutus kamu dengan kebenaran. Kalau kamu bentangkan kepada kami laut ini, nescaya kami akan mengharunginya bersama dengan kamu. Tiada ada seorang pun daripada kami yang akan tercicir. Kami tidak benci untuk bertemu dengan musuh kami esok. Kami kaum yang sabar ketika perang dan jujur ketika bertemu musuh. Semoga Allah membuatkan sesuatu berlaku kepada kami yang akan menggembirakan kamu. Berangkatlah bersama kami dengan berkat Allah. Oh, semangat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Bila Nabi SAW dengar macam tu, Nabi SAW merasa gembira. Seronok hati Nabi SAW, lega hati Nabi. Lalu Nabi SAW kata apa? Siru ala barakatillah. Jom kita berangkat dengan berkat Allah. Bergembiralah, kerana sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu untuk berhadapan dengan salah satu kumpulan, sama ada kafilah dagang ataupun angkatan tentera. Lalu berjalanlah mereka sampai ke satu tempat nama Peri Badar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan pergi ke Mekah, ataupun tuan-tuan pergi untuk umrah, ambil package pergi ke Badar. Pergilah, boleh. Ambil bas, Ustaz, Ustaz Muhammad. Kemudian perjalanan lebih kurang 1 jam setengah. Dari Mekah ke dari Madinah? Di Madinah. Pi. Lah ni dah banyak dah. Dah banyak sebab tu baru ni saya pi pun dah ada 3-4 biji bas dah. Dah tak macam dulu. Dulu orang jarang-jarang pi. Dan pemakaman syuhada dekat tu pun dia pada buat pagar dah cantik dah. Tapi kita dah tak nampak tak macam Uhud. Uhud nampak memang makam syuhada tu memang situ. Tapi pemakaman syuhada dekat Salih alaihi wasallam dekat Badar, dia bercampur dengan orang-orang Islam ramai kali. Jadi banyaklah. Tapi taklah dekat situ lah. Kemudian Salih Muhammad pergi tengok padang dia, tempat berlaku peperangan tu. Ada satu masjid, ada tanah dia tinggi sikit, di bawah situ tempat tu medan Badar. Allah real. Sebelah sini tuan-tuan Salih alaihi Muhammad ada bukit. Bukit tu tempat Nabi SAW munajat tu. Ada bukit tu masih ada. Dulu dia buat satu masjid kat situ. Tapi biasalah.
Tuan-tuan pergilah cepat-cepat, saya nak cerita pun sedih. Tuan-tuan tahu tak Masjid Hudaibiyah? Belakang tu kan ada runtuhan masjid lama, tempat tu selalu kita Ustaz kan. Kat tu kita duduk selalu duduk berbagi tazkirah kat situ lah. Kat masjid lama tu, yang runtuh-runtuh tu kat runtuhan masjid tu. Tuan-tuan, dia dah tutup dah tutup zinc dah. Banyak tempat-tempat yang related dengan sejarah-sejarah ni dia tutup, tak mau lagi. Bukit Uhud, Jabal Uhud tu, Jabal Rumah tu memang kita duduk pergi dah, kita boleh naik tu. Tu Bukit Uhud yang tempat Nabi SAW pergi sembunyi tu, ada tempat dia. Tempat Nabi SAW semayang, tempat Nabi bersembunyi, ada gua dia panjang memanjang itu. Dia bubuh tembok tutup, bubuh simen, batu tu tutup separuh. Tak boleh masuk langsung dah. Tak boleh dah. Salih alaihi wasallam. Pasal apa? Dia tak mau, sayanglah. Yang ni pun tak tahulah tuan-tuan. Salih alaihi wasallam. Jadi, subhanallah, maka berlakulah. Waktu sampai-sampai tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu telaga Salih alaihi wasallam Muhammad, telaga. Nabi SAW merasa macam Salih alaihi wasallam, kita nak berhenti tang tu. Duduk tang tu. Lantas Al-Hubab bin Al-Munzir, dia tanya dekat Nabi SAW, Rasulullah, saya nak tanya ni, adakah tempat ni Allah yang perintah Rasulullah untuk tunggu sini? Tak boleh pergi depan, tak boleh ke belakang ke? Ataupun dia hanya buah fikiran Nabi SAW, ataupun strategi perang, ataupun tipu helah Nabi SAW saja? Nabi SAW jawab, dia buah fikiran saja. Saya fikir macam tu, strategi perang saja, tipu helah saja. Lalu Al-Hubab bin Munzir dia kata apa? Jom kita pindah pergi tempat lain, lebih strategik sikit, yang kita boleh sekat air Badar ni daripada sampai kepada orang musyrik. Dan akhirnya Nabi SAW setuju dan dibawa pergi tempat yang lain. Kemudian dibina satu kemah khas untuk Nabi SAW. Kemudian Salih alaihi Muhammad, kalau Allah memuliakan tentera Islam dengan kemenangan, maka itulah tempat Nabi SAW akan duduk. Salih alaihi Muhammad. Tapi kalau Allah takdirkan kekalahan kepada tentera Islam, maka mereka sempat untuk menyelamatkan Nabi SAW, sebab posisi khemah Nabi SAW ini agak ke belakang. Itu strategi dia, Salih alaihi Muhammad. Maka Salih alaihi Muhammad, Sa'ad kata dekat Nabi SAW, ni kisah lu dah, bawa kisah lu, syok. Sa'ad berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sebahagian orang Islam tak mai sama-sama dengan kita, tak hadir bersama dengan kita. Wahai Nabi Allah, ini bukanlah bererti cinta kami terhadapmu lebih hebat berbanding mereka. Jika mereka tahu kamu akan berperang, nescaya mereka tidak akan tercicir untuk turut serta bersama dengan kamu. Tengok seorang pemimpin, tengok seorang mukmin. Tahu dia kata apa kat Nabi? Ni kita ada 313 orang je. Yang nak mai jumpa 1,000 orang tu, entah berapa tak tahu lagi, tak bertemu lagi. Tapi jumlah mereka tahu kata lebih besar lagi. Tahu tak Sa'ad bin Mu'az kata apa? Dia pemimpin daripada kabilah-kabilah yang duduk dekat dalam Madinah. Dia kata, Rasulullah, yang mai kami ni sikit je. Yang mai ikut Rasulullah ni sikit je. Ramai yang teringin nak mai, tapi mereka tak mai. Tahu pasal apa? Mereka tak tahu kata nak perang. Kalau mereka tahu kata nak perang, mesti mereka mai lagi ramai. Tahu tak apa tujuan dia tu? Tak mau memperlekehkan sahabat-sahabat yang tak ikut serta. Kalau kita kata apa? Rasulullah, tinggal kami je, tengoklah kami ni. Dia orang tak mai. Mereka tu tidur je kat rumah. kerja lain. Kerja lain aja. Macam kita lah kan duduk main masjid kan. Kata, Ustaz, yang ni lah, yang lain-lain tu bukan nak main. Beli baju raya semua. Beli baju raya. Orang main tarawih depa culah. Orang pergi tarawih depa pergi. Orang cari malam 1000 bulan apa je? Malam Al-Qadar depa pergi cari Lailatul Qamar. Macam perli je macam. Kan tengok macam mana bila kita duduk baca kisah, kita duduk bayang tau macam mana depa punya pemikiran depa, hati depa, kasih sayang depa. Ya Allah Rabbi. Subhanallah, hebat. Dia tolong cover pula yang tak Tolong cover pula, tolong backup pula, supaya nanti kalau Rasulullah balik, dan Rasulullah takkanlah bersangka macam tu, tapi kalau balik berjumpa dengan sahabat yang tak pi perang tu, tak ada rasa pun pada hati Nabi SAW. Dan tak ada rasa pun pada hati sahabat-sahabat yang lain, yang 313 yang duduk dengan Nabi SAW, tak ada pun nak pandang serong dekat sahabat-sahabat yang tak pi perang tu. Kami tahu kamu akan pi kalau tahu kata perang, tapi kamu tak tahu kata perang, sebab tu kamu tak pi. Allahu Akbar. Lalu Nabi SAW pun mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Mu'az.
Kemudian baginda memerintahkan agar dibina satu khemah untuk baginda. Kemudian orang Islam, kemudian bertembunglah di antara orang Islam dan orang musyrik. Nabi SAW meluruskan barisan orang Islam, membakar semangat mereka untuk perang dan memotivasikan mereka untuk mati syahid. Demi walladhi nafsi biyadih, kata Nabi SAW, demi Tuhan yang jiwaku berdalam genggamannya, siapa yang memerangi mereka ini pada hari ini, kemudian dia terbunuh dalam keadaan kesabaran dan ikhlas, terus maju dan tidak lari daripada medan pertempuran, pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam syurga. Allah. Sahabat bila dengar kata Nabi SAW tu, lagi semangat ni. Siapa keluar perang ikhlas kerana Allah SWT, sabar, dia mati di syurga dia. Nabi SAW cakap, kita cakap belum tentu lagi. Ustaz saya cakap jangan percaya sangat. Kita cakap tuan-tuan sekalian, tapi Nabi cakap. Sahabat-sahabat tuan-tuan, kalau luka, kalau parah, Nabi sebut satu perkataannya, semangat, lelaki ini akan bersama dengan aku dalam syurga. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lalu tahu apa Nabi buat? Nabi naik atas bukit tu, tempat tinggi tu. Nabi mula angkat tangan. Sayyidina Abu Bakar duduk dengan Nabi SAW. Sa'ad bin Mu'az duduk kawai. Sayyidina Abu Bakar duduk dengan Nabi. Sa'ad bin Mu'az duduk protect, jaga-jaga. Lalu Nabi SAW pun angkat tangan, sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku menagih janji dan jaminanmu, ya Allah. Ya Allah, jika engkau binasakan kami ini pada hari ini, ya Allah, sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada lagi orang yang akan menyembahmu di muka bumi ini. Nabi punya doa tu punya panjang tu, sampai Sayyidina Abu Bakar kata apa? Cukuplah Rasulullah, cukuplah. Allah dah dengar dah. Allah akan tunaikan janjinya padamu. Tapi Nabi doa angkat tangan. Sehingga takdir Allah berikan kemenangan kepada orang Islam. Turun para malaikat. Malaikat turun. Nanti kalau tuan pergi Badar tu, on the way nak balik tu tak akan singgah satu bukit pasir tepi jalan. Nama bukit tu Jabal Malaikah. Tempat yang turunnya para malaikat tu. Tuan-tuan, bila para malaikat duduk dengan kita, tuan-tuan tahu dapat apa? Tenang. Dia akan rasa tenang. Macam yang kita duduk dengan di dalam majlis ilmu ni. Waktu kita belum sampai punchline lagi yang gelap ni. Waktu kita duduk dalam majlis ilmu ni, sallallahu alaihi Muhammad. Tak? Nabi SAW kata apa? Para malaikat akan duduk dengan kita kan. Betul kan? Lepas tu Allah akan limpahkan rahmat, limpahkan sakinah, tenang. Kan? Lepas tu tenang. Dia tenang. Ya Allah. Syahdu sayu. Lena semua sedap, tenang. Dia di rumah tak macam tu. Ada seorang tu dia cerita kat sahabat saya. Dia kata, ustaz saya ni penyakit, penyakit apa? Dia panggil insomnia. Tahu insomnia? Insomnia. Dia tak boleh lena, malam-malam tak boleh tidur. Lepas tu kawan saya kata, minta maaf lah pakcik, saya duduk tengok kalau duduk dalam kuliah pakcik duduk lena elok. Dia kata, ustaz, dalam kuliah je saya boleh lena, ustaz. Di rumah tak boleh lena, dalam kuliah boleh lena. Kadang-kadang dia tenang, barakah, tempat berkat. Tuan-tuan, bila para malaikat duduk dengan kita, tahu apa? Nombor satu, tenang. Memang tenang. Memang jiwa kita akan jadi tenang. Bila jiwa tenang, tahu apa jadi? Keputusan yang kita buat itu akan lebih teratur dan lebih tepat. Betul tak? Bila tuan-tuan marah, malaikat duduk dengan tuan-tuan tak? Tak. Siapa yang main duduk dengan tuan? Syaitan. Sebab tu kita akan mula melontarkan perkataan-perkataan yang akhirnya kita akan menyesal. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu satu hari duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu ada mai seorang lelaki, orang Penang kata hamput. Memang kata kau ya. Bagi cukup-cukupnya, perempuan kata dekat dia. Kata dekat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar diam, dia tak kata apa, duduk senyap aja. Sampai tak, orang kampung saya kata being human. Ini manusia. Sampai tu dia
tak boleh sabar. Dia bangun, dia bukan nak pertahan apa, dia nak kata orang tu kata dia tak betul je. Bila dia bangun saja, Nabi SAW pun bangun, Nabi SAW pun pergi. Nabi SAW pun pergi. Bila dia tengok Nabi SAW dah bergerak pergi, Sayyidina Abu Bakar pun tinggal orang ni pergi. Rasulullah, tadi waktu kata macam-macam kat saya, Rasulullah duduk diam aja. Tapi bila saya bangkit nak bertahan saya aja, Rasulullah dah bangun. Pasal apa Rasulullah? Dia kata, kamu tak tahu tadi waktu dia duduk maki hamun kamu, para malaikat duduk tu, semua pertahankan kamu. Apa penghinaan yang dia kata kamu, malaikat tu kata balik kat dia. Sakat dia kata tu okey lagi, manusia dengan manusia. Tapi yang dia terima ialah perkataan malaikat. Kejian malaikat, makian malaikat kat dia. Tapi bila kamu bangun untuk pertahan diri kamu, maka para malaikat pun pergilah. Aku pun pergilah. Itu ada time-time kita kadang-kadang kita diam lebih baik. Tambah-tambah kami geng-geng yang kita duk pergi ceramah merata ni apa orang tak kata. Ustaz Syed okey lah ni. Bagus dia, orang tak pernah kata kat dia. Siapa Ustaz Syed Nur Hisham? Ui baguslah dia tu. Semua bukan nak berbuat nak buat calon menantu. Dia yang tak berani tu. Kena juga. Kena juga. Alah sekali-sekala. Bukan selalu. Sebelum banyak kena Sebelum juga. banyak kena juga. Benar Ustaz Muhammad. Jadi subhanallah. Biasalah. Kadang-kadang tau. Duduk diam-diam. Start marah saja. Dah start nak ni. Syaitan akan main. Syaitan akan provoke. Sebab tu Nabi suruh buat apa? Kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dua orang tengah bergaduh sampai naik urat-urat leher dia ni, sampai merah muka dia. Nabi SAW kata apa? Kalau dia tahu satu perkataan dan saya reda kemarahan dia. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Para malaikat duduk dengan para sahabat. Maka apa jadi? Tenang para sahabat dan dapat buat keputusan yang sangat baik. Tapi dia ada side sana tu. Syaitan duduk dengan mereka. Syaitan duduk dengan mereka. Maka kemarahan melonjak. Saya semat. Rasa ego, rasa besar diri, rasa hebat, rasa dahsyat duduk dengan mereka. Akhirnya banyak keputusan, kesilapan dalam keputusan yang berlaku. Endingnya Allah berikan kemenangan kepada tentera Islam. 70 daripada orang-orang musyrikin terbunuh, termasuk kepimpinan utama mereka. Abu Jahal terbunuh di situ. Abu Lahab tak mai. Dia MC. Sakit. Tapi hantar wakil pergi. Salah semua. Tapi dia juga mati. Disebabkan tekanan, disebabkan pressure, disebabkan apa semua tak boleh terima keadaan. Akhirnya dia pun mati juga. Saya semua tuan-tuan. Dan subhanallah sallallahu alaihi Muhammad ada ditawan, ada di kalangan mereka yang ditawan 70 orang. Dan sallallahu alaihi wasallam orang Rasulullah Nabi SAW suruh orang yang terbunuh itu dikebumikan dan sebagainya. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad tawanan pula Sayyidina Umar cadang untuk dibunuh. Sayyidina Abu Bakar pula Sayyidina cadang supaya mereka menebus diri mereka. Nabi SAW terima cadangan Sayyidina Abu Bakar dan orang musyrik telah menebus tawanan mereka dengan harta. Ustaz Syamad. Ustaz Syamad panjang lagi kisah-kisahnya, ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Kelebihan-kelebihan dimiliki oleh para sahabat yang disebut sebagai Ahlul Badar. Tapi nak dengar juga sikit daripada Ustaz Syed. Ustaz Syed takkan intro sikit sangatnya. Tak boleh aku tu. Kita apa tu pun start berhenti. Tu cerita dia. Tapi sirah ni payah nak mencelah Ustaz. Betul. Bila topik sejarah, kalau macam topik kelebihan Quran ni kita anak saya ni boleh mencelah. Bila Ustaz cerita sirah, kita tak boleh mencelah. Dia akan ganggu flow tu. Cuma bila Ustaz sebut tentang mengantuk tadi tu Ustaz. Mengantuk. Sebenarnya memang dalam Al-Quran ada sebut. Ya. Itulah salah satu bentuk tentera Allah. Dalam surah Al-Anfal ayat nombor 11. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Surah Al-Anfal ayat nombor 11 yang Ustaz sebut tentang mengantuk tadi. Dalam perang ni
Sebab sahabat 300 orang lebih nak berhadapan dengan 1000. Dia orang pun biasa manusia rasa takut. Peperangan pun pengalaman kali pertama takut. Jadi tentera Allah yang pertama, Allah hantar rasa mengantuk. Malam tu duk berjaga, esok nak pegang pedang ni. Sehingga ada yang terjatuh pedang sebab mengantuk. Tujuannya bila mengantuk, dia hilang rasa berdebar tu. Menghilang rasa debar. Hingga ada sahabat kata terjatuh pedang, sebab tertidur masa duk berjaga malam. Satu, wa yunazzilu alaikum ma'an. Lalu lepas mengantuk, Allah hantar tentera hujan. Ini tentera Allah. Dalam perang mengantuk itu tentera Allah. Kalau dalam kuliah mengantuk itu tentera tentera syaitan. Air pula. Dan bab air ni Allah Ta'ala sebut dalam ayat nombor 11 tadi surah Al-Anfal. Liutahhirakum bih, untuk mensucikan kamu. Wa yudhiba ankum rijzas syaitan, menghilangkan gangguan syaitan, debaran tadi. Wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Tentera Allah juga hujan. Hujan ni tujuannya dekat kawasan tentera Islam, pasir, bila air hujan turun, dia akan jadi apa? Lembut. Pasir tak pasir, bila air turun, dia akan jadi mampak. Kejap. Jadi kaki tak jereluh. Jadi tak letih sangat kaki. Hujan yang turun di kawasan musuh menyebabkan becak, susah pergerakan. Pertolongan Allah. Hujan, orang yang berdebar-debar bila kena air, berdebar kan jantung kita, adrenalin kita kan. Jadi bila kena air hujan dia tenang. Dan satu lagi Allah Ta'ala sebut liyutahhirakum, untuk mensucikan kamu. Dalam tafsir Qurtubi menyebut kenapa Allah Ta'ala kata turunkan hujan menyucikan kamu, kerana ada sahabat malam yang tertidur tu esok nak perang Badar, ada yang dalam tidurnya bermimpi jumpa bidadari syurga, ganjaran mati syahid dalam mimpi itu, sehingga dia kena mandi wajib. Dalam tafsir Qurtubi sebut ada sahabat yang bermimpi jumpa bidadari esok nak perang, sehingga dia kena mandi wajib. Jadi hujan turun tu dia mandi wajib kan. Liutahhirakum bi, ayat Quran sebut. Berita gembira awal kelebihan orang yang gugur syahid. Dan banyak lagi Ustaz cerita dah tadi. Sebenarnya banyak pengajaran dalam perang Badar ni, cuma masa kita terhad. Masa kita terhad sampai pukul 10. Banyak pengajaran dalam perang Badar ini, kehebatan para sahabat. Dan Ustaz Jafri sebut tadi bagaimana ukhuwah para sahabat, tak pentingkan diri sendiri, utamakan orang lain, keimanan. Dan itulah rahsia mereka ini mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin Ustaz boleh buat sedikit kesimpulan, kita ada masa lagi sikit Ustaz buat kesimpulan tentang perang Badar ni. Menarik apa yang Ustaz kongsi tadi. Sila Ustaz. Sahabat-sahabat yang mengikuti peperangan Badar itu, Salih Muhammad, yang pertamanya keimanan mereka yang begitu teguh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh nak bayang Salih Muhammad dalam keadaan memang tak ada langsung preparation untuk berperang, tiba-tiba nak kena perang. Maka Allah meraihkan sahabat-sahabat yang mengikuti Badar ni. Maka kelebihan keutamaan mereka tentang yang pertamanya ialah Salih Muhammad, mereka merupakan diiktiraf oleh Nabi SAW sebagai umat yang paling baik atau umat yang terbaik. Salih Muhammad, hadis riwayat Al-Bukhari menceritakan bahawa Salih Muhammad seorang sahabat yang pernah ikut daripada perang Badar, Rifa'ah radhiyallahu anhu, mengatakan bahawa Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW bertanya, bagaimana kamu memandang orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar? Maka Nabi SAW menjawab, mereka termasuk kaum muslimin yang terbaik. Atau kalimat seperti itu juga Jibril AS mengatakan, begitu juga para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar. Orang mukmin, orang Islam yang pergi perang Badar pun diiktiraf sebagai mukmin yang paling baik. Hatta bukan sahaja orang Islam, bukan sahaja orang, malaikat yang ikut dalam perang Badar pun diiktiraf sebagai di kalangan mereka yang terbaik. Subhanallah, saya Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Yang keduanya, salli ala sayyidina Muhammad, dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah SWT. Satu kisah berlaku bila ada waktu perancangan Nabi SAW diketahui oleh daripada kalangan penduduk Madinah. Nabi SAW pesan jangan beritahu kat siapa-siapa. Tapi terbocor satu, adalah
Adalah tak tahulah kot siapa bawa handphone pergi rakam ke apa. Janganlah ni kadang mesyuarat dia bawa handphone dia rakam. Saya semat ada. Antara benda amanah yang dalam penting dalam mesyuarat ialah kalau benda yang tak boleh dibincang dekat luar memang tak boleh bincang kalau. Ni amanah mesyuarat. Soleh Allah Syahmat. Tuan-tuan, ada berita yang tindakan yang Nabi nak buat ni sampai dekat orang. Lalu seorang perempuan, Salih Allah Syah Muhammad, dia nak pi selamatkan keluarga dia di Makkah tu. Dia naik kuda, dia naik unta, Salih Allah Syah Muhammad. Sampai separuh jalan, Salih Allah Syah Muhammad, Nabi SAW dapat maklumat ni. Lalu Nabi SAW bagi tahu dekat beberapa orang sahabat, Salih Allah Syah Muhammad, dia kata dia utuskan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zubair bin Miqdad, dia kata kamu pergi dekat Salih Syah Muhammad satu tempat nama Raudhah Qah. Pergi dekat sana, dia kata kamu akan berjumpa dengan seorang perempuan yang bawa sepucuk surat. Ambil surat tu daripada dia. Lalu dia pun naik kuda sekencang mungkin. Dia berkata, sampai kat sana, dia pun jumpa perempuan tersebut. Dia kata, keluarkan surat yang kamu bawa tu. Mukjizat Nabi SAW. Para sahabat tak tahu. Perempuan dia pun terkejut, macam mana boleh tahu? Dia kata, hang bawa keluar surat tu, ataupun kami tanggalkan baju hang cari yang tu. Tu satu keaiban lah tu. Aib. Salih Alaihi Wasallam. Orang lah ni tak payah suruh. Dia yang pergi tanggal sendiri. Orang keaiban. Kalau kamu sama ada kami kamu bagi sendiri ataupun kami akan cari. Akhirnya dia pun tengok cari macam tak ada. Dia tengok ada dekat dekat pinggang dia. Dekat pinggang dia surat. Sayyidina Umar waktu tu cadang buat apa tuan-tuan? Sayyidina Umar waktu tu bila dia bawa balik mai, Sayyidina Umar mencadangkan kepada Salih Alaihi Muhammad untuk membunuh dia sebab dia dikira sebagai seorang pengkhianat. Padahal bukan, dia Salih Muhammad sekadar dia kata apa? Dia kata jangan terburu-buru, dia kata. Aku dulu seorang yang pernah akrab dengan orang Quraisy, dia kata Salih Alaihi Muhammad. Dia sekadar nak maklumkan saja, bukan dengan niat yang buruk. Lalu Sayyidina Umar kata apa? Kita bunuh saja dia. Salih Alaihi Muhammad. Lalu Nabi SAW kata apa? Nabi kata apa? Sesungguhnya dia telah ikut serta dalam perang Badar. Dan kamu tidak tahu, barangkali Allah telah melihat kepada para sahabat. Barangkali kamu tak tahu, Salih Alaihi Muhammad kata, Allah telah melihat kepada para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Lalu berfirman, perbuatlah sesuka kamu kerana sungguhnya aku telah mengampuni kamu. Allah telah mengampunkan tentera Badar. Dan kisah tentang pengampunan tentera Badar ini Allah sebut dalam surah Al-Mumtahanah ayat keempat. Salih Alaihi Muhammad. Ayat pertama. Kemudian Allah salli alaihi wasallam yang berikutnya, apa kelebihan mereka? Mereka termasuk daripada kalangan ahli syurga Allah SWT. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Harisah bin Suraqah gugur syahid dalam perang Badar. Kemudian ketika Nabi SAW kembali ke Madinah, ibu Harithah datang menghadap Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah SAW, anda tahu tak, kamu tahu tak Rasulullah, kedudukan Harithah dalam diri aku ni, kalau dia berada dalam syurga, saya akan sabar dan saya akan tabah. Kalau tak tahu, kalau tak, kamu tak tahu apalah yang akan saya buat. Kata Nabi SAW, sebut saya sama, awak kamu ingat syurga tu satu saja ke? Sungguhnya syurga itu banyak dan Harisah berada dalam syurga Firdaus. Dan dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW sebut, Salih Alaihi Muhammad, lain yadkhulan nar ahadun syahidan badr. Siapa yang ikut dalam perang Badar, maka Salih Alaihi Muhammad, dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah di antara kelebihan-kelebihan, jaminan-jaminan Nabi SAW kepada para sahabat yang mengikuti perang Badar. Dan kita sendiri pun tak mampu nak menggambarkan macam mana keadaan dan perasaan para sahabat pada waktu tersebut. Yang ada bersama dengan mereka ialah keyakinan bahawa mereka berada pada sisi kebenaran dan kekuatan sebab Nabi SAW ada bersama dengan mereka. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita ambil banyak pengajaran daripada kisah-kisah perang Badar ini. Mungkin kita tak dapat duduk dalam situasi yang sama macam mana para sahabat yang bersama dengan Nabi SAW. Bahkan peperangan yang berikutnya ada impak kepada hati dan perasaan para sahabat. Bila tengok para sahabat yang duduk dalam perang Badar ini diberikan kemenangan dengan jumlah yang sikit pun dapat kemenangan,
Ada di kalangan para sahabat yang pi dalam peperangan kedua selepas daripada itu, hati mereka ni, Salih Azim Muhammad, dah mula meletakkan Allah dan Rasul itu rendah sikit. Dan keyakinan untuk menang itu lebih tinggi lagi. Kalau dulu mereka pi perang dalam keadaan tak prepare pun Allah bagi kemenangan. Kita yang dah siap dengan baju besi, kita dah siap dengan senjata, persenjataan sebagainya, kita jumlah yang begitu ramai, mesti Allah akan bagi kemenangan. End up-nya Allah uji sikit dengan ujian dalam perang Uhud. Waktu tu ada impactnya daripada tu. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Serah balik dekat Ustaz, insyaAllah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Banyak pengajaran yang kita dengar tentang cerita perang Badar tadi dan kemuliaan-kemuliaan para sahabat yang Ustaz Jafri baca hadis tadi yang menyertai perang Badar. Allah Ta'ala ampun segala dosa mereka. Kau buatlah apa pun, diampunkan dosa. Walaupun ada kesilapan membocorkan rahsia tadi. Hatib bin Abi Balta'ah. Rasulullah kata Allah Ta'ala dah ampunkan dosa dia orang ni. Jadi tak payahlah Umar nak penggal leher. Sebenarnya, bukan saja para sahabat yang mulia yang ahli Badar. Malaikat yang join perang Badar pun, ini malaikat yang mulia, maknanya darjat-darjat malaikat. Paling mulia Jibril, lepas tu 10 orang yang wajib kita tahu tu. Kemudian ahli Badar. Maknanya di kalangan level para malaikat pun yang hadir perang Badar ini di kalangan malaikat yang lebih mulia daripada malaikat lain. Hebatnya perang Badar ni. Dan saya menarik, saya baca sikit-sikit Ustaz. Dia orang kata antara dalil malaikat menyertai perang Badar, di kalangan bangkai-bangkai musyrikin yang terbunuh masa perang Badar tu, ada di kalangan mereka, di leher-leher mereka ini kesan hangus, macam kena potong dengan laser. Sebab apa potong dengan laser? Malaikat dicipta dari cahaya pedang dia tu. Dan memang ada sahabat yang bercerita lepas balik perang Badar, kami baru je angkat pedang nak penggal, jatuh dulu kepala. Rupanya malaikat yang penggal dulu. Dan di antara dalil malaikat menyertai perang Badar, ada di kalangan tentera musyrikin yang perang lawan Rasulullah. Beberapa tahun selepas itu, mereka ni memeluk Islam. Bila mereka memeluk Islam, mereka cerita balik. Dulu when I was with Abu Jahal, dulu masa aku dengan Abu Jahal masa perang Badar dulu, aku tengok ada tentera dari langit putih turun dengan kuda, hai zoom dia sebut. Jadi mereka bersaksi betul ada malaikat. Ini di antara dalil malaikat menyertai perang Badar. Antaranya Rasulullah kata Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ni pak saudara Nabi yang memeluk Islam tapi tak hijrah. Dia duduk di Mekah. Ketika dikerahkan orang Mekah untuk pergi perang Badar, Abbas yang Islam sembunyi-sembunyi ni dikerahkan bersama tentera Abu Jahal. Jadi Rasulullah beri arahan, Abbas jangan bunuh, aku nak hidup-hidup. Jadi masa perang Badar ni, ada seorang sahabat yang kurus, kecil, Ibnu Mas'ud, dia kecil saiz dia. Abbas ni besar, sadu. Jadi Ibnu Mas'ud cari, Nabi pesan jangan bunuh, tangkap hidup-hidup. Dia pergi cari Abbas, nampak Abbas tak bergerak, dia pergi tangkap. Rupanya malaikat dah tangkap Abbas. Dia ni dengan syok sendiri, Rasulullah, aku dah tangkap Abbas, aku dah tangkap. Rasulullah kata malaikat. Dia syok sendiri. Jadi seronok kalau kita detail lagi berkenaan, tapi masa kita terbatas. Apa yang Ustaz Jafri kongsi tadi, flow dia pergerakan daripada perjalanan balik Abu Sufyan ke Mekah tu, sehinggalah dan saya setuju sangat kalau pergi Madinah, pergilah pergilah ke ziarah ke Medan Badar. Dan kalau ada plan nak pergi, sebelum pergi tu study dulu tentang perang Badar. Study pergi tengok. Dan buku yang terbaik saya showkan sangat, Ar-Rahiqul Makhtum. Dia ada English translation, Malay translation pun dah ada. Tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang dikarang oleh Syekh Dr. Syekh Safiyur Rahman Mubarak Furi. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada yang hadir, yang Al-Fadhil Ustaz Jafri di atas perkongsian pada pagi ini.
Moga-moga kita boleh ambil semangat Badar ini. Dan tolonglah juga cerita pada anak-anak kita tentang perang Badar ini. Cerita pada mereka bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas kata, kunna nu'allimu auladana maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimuhum surata minal Quran. Kami ajar anak-anak kami ni satu persatu perang yang Nabi sertai, sebagaimana kami ajar anak-anak kami satu persatu surah dalam Quran. Jadi bagus tajuk kita bincang hari ini. Moga ada manfaat. InsyaAllah esok kita jumpa lagi esok. Keluar dah situ. Syekh Abdul Muhaimin, Sayyid Ali Abdul Majid. InsyaAllah. Syekh ni biasa mengajar kat Masjid Negeri? Biasa mengajar apa? Talaki. Dia mengajar bahasa Arab ke bahasa Melayu? Boleh cakap Melayu? Dia baru nak praktis Arab. Baru nak praktis Arab. Esok kita suruh dia cakap Arab. Nak balik asah-asah tidak. Wah. Kita minta dia takallam bil Arabiyyah insya-Allah. Jadi kalau kita bawa Quran lah besok. Bawa Quran kalau dia ajar talaki insya-Allah untuk besok, dan maklum pada sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi sekadar ini dulu untuk pagi ini, sampai di sini kita tangguh dulu pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar sikit sana. Sila. Ingat tak hari tu kita buat collection sikit untuk buku-buku wakaf tu. Saya bawa buku tu hari ni untuk tuan-tuan. Jadi kita wakaf, kita dapat balik lah. Itu bukan yang kita beli. Yang kita wakaf tu kita dah bagi ke orang lebih dah. Kita dah berjaya untuk edarkan lebih 2,300 buku. Alhamdulillah. Ada lagi 200 buku yang masih belum diwakafkan. Yang ni buku susunan 22 solat-solat sunat. Mengikut sunnah Nabi SAW pada mazhab Imam Syafi'i. Ada 22 solat sunat, termasuk ada ekstra sikit sujud tilawah dengan sujud syukur. Jadi sekali ambil, kita akan edarkan kepada tuan-tuan yang ada dekat sini insya-Allah. Ambil manfaat, kemudian tuan-tuan doa-doalah mudah-mudahan dapat pahala ganjaran kebaikan kepada si pewakaf tu. Yang kita dapat tu mungkin daripada orang lain yang wakafkan insya-Allah. Yang tuan-tuan awal-awal lagi saya dah bagi dah kat orang insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak insya-Allah.